Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah korban boleh dilaksanakan secara gotong royong, iaitu seekor lembu, seekor unta dikongsi oleh lebih daripada satu orang. Unta dan lembu sahaja yang dibenarkan untuk dikongsi. Adapun kambing tidak dibenarkan seekor kambing dikongsi oleh dua orang. Persoalannya, adakah boleh misalnya suami dan isteri berkongsi wang RM350, RM350, RM700, satu bahagian. Satu bahagian dikongsi oleh lebih daripada satu orang. Jawapannya, kalaulah dibeli atas nama kedua-dua pemilik wang tadi, hukumnya tidak boleh. Tidak boleh. Apa yang boleh dilakukan? Suami memberi RM350 kepada isteri yang mempunyai RM350 untuk melengkapkan RM700, dan isteri yang telah memiliki RM700 membeli bahagian untuk korban. Itu boleh. Kita berikan duit kepada siapa? Kepada orang yang ingin mencukupkan duitnya, lalu korban itu atas nama dia seorang. Kita mungkin dapat pahala lah sebab sedekah. Adapun untuk satu bahagian itu ada nama lebih daripada satu orang, tidak boleh. Hukumnya tidak sah. Seekor kambing nama lebih daripada satu orang tak boleh atas nama bahawasanya mereka itu yang korban. Adapun daripada segi kongsi pahala boleh. Satu bahagian dia niatkan, doakan, ya Allah, diberikan pahala kepada si fulan, itu boleh. Seekor kambing diniatkan, didoakan supaya ajar pahalanya kepada beberapa orang, hukumnya adalah boleh dan hukumnya adalah harus. Adakah boleh daripada seekor lembu dikongsi 7 orang, tetapi masing-masing mempunyai niat berbeza-beza? Yang pertama niatkan sebagai nazar, yang kedua niatkan sebagai korban, yang ketiga niatkan sebagai akikah, yang keempat niatkan sebagai sedekah, yang kelima niatkan sebagai hadiah contohnya, yang keenam niatkan sebagai makan sendiri, yang ketujuh niatkan sebagai walimah, dia nak buat kenduri kahwin misalnya. Adakah boleh seekor lembu tetapi yang berkongsi seekor lembu itu niatnya bukan semuanya korban? Adakah boleh begitu? Boleh. Hatta kalau salah seorang daripada 7 orang tadi itu tidak beragama Islam, dia kata saya nak masuk juga, saya nak bagi RM700, saya dapat satu bahagian untuk dia nak buat makan sendiri. Adakah boleh? Hukumnya adalah boleh dan dibenarkan. Tetapi bagaimana pula kalau sebahagian daripada rakan kongsi itu meninggal dunia? Hampir waktu penyembelihan ataupun korban berlaku, salah seorang peserta meninggal dunia. Adakah kita boleh teruskan juga? Sebahagian daripada peserta sudah meninggal dunia. Jawapannya, bahagian peserta tersebut adalah milik waris. 1 daripada 7 bahagian adalah milik waris. Untuk kita meneruskannya, hendaklah kita mendapat kebenaran daripada waris. Waris teruskan. Waris kata, ya teruskan. Maka 1/7 daripada bahagian tersebut hendaklah diserahkan kepada siapa? Hendaklah diserahkan kepada waris, dan waris mengagih-agihkannya kepada ahli-ahli waris secara faraid. Ataupun waris boleh menentukan, misalnya ada 5 orang waris, setiap mereka ada hak pada 1/7 tadi, tetapi mereka telah bersetuju untuk menyerahkan hak mereka kepada salah seorang daripada waris mereka. Itu pun boleh dilakukan. Terpulang sama ada mereka semua tidak jadikannya sebagai korban, setelah disembelih diagihkan 1/7 adalah milik mereka semua. Mereka boleh agihkan ikut seperti mereka kehendaki, ataupun mereka boleh berpakat tentukan
salah seorang daripada waris dijadikan sebagai penama pemilik bagi bahagian tersebut dan bahagian tersebut dikira adalah milik dia, adalah bahagian dia, ataupun boleh sahaja waris menyerahkan bahagian 1/7 kepada sesiapa sahaja yang mereka kehendaki, hukumnya juga adalah harus. Adakah boleh pada peringkat permulaan kita serahkan duit RM700 untuk buat korban, tetapi kita berubah, kita nak jadikan dia sebagai akikah. Mula-mula niatnya korban, kemudian kita ubah, kita niatkannya sebagai akikah. Adakah harus? Hukumnya adalah harus. Hukumnya adalah harus selagi binatang itu belum disembelih. Selagi binatang itu belum disembelih atas nama korban, kita boleh tukar niat kita. Daripada korban dijadikan akikah, daripada korban dijadikan apa dia? Nazar contohnya. Yang tak boleh apa dia? Kalau kita telah nazar tak boleh tukar. Dia telah nazar ni kambing ni dijadikan sebagai korban. Kalau memang korban itu telah dinazarkan, maka dia tidaklah boleh ditukar kepada yang lain. Sebab apa? Nazar ni kan wajib. Nazar ni wajib. Bila wajib, dia kekal hukum wajib sampai bila-bila. Apa tanggungjawab kita? Tanggungjawab kita adalah melunaskan nazar tersebut. Seekor lembu dikongsi oleh 8 orang, boleh tak? Seekor lembu dikongsi oleh 8 orang, masing-masing bagi duit 1/8, cukuplah untuk membeli seekor lembu dan diniatkan disembelih atas niat korban. Adakah sah korban tersebut? Ke-8, jawapan dia ke-8 mereka tidak mendapat apa pun daripada yang disebut sebagai pahala korban. Sebab apa? Paling minima bahagian bagi seekor lembu, seekor unta 1/7, tidak boleh kurang daripada itu. Misalnya kita ambil satu masalah lain, ada 7 bahagian, ada satu bahagian ni ada 2 orang kongsi beli satu bahagian, dan mereka kata kami nak jadikan korban. Kalaulah memang atas nama 2 orang ni, maka 1/7 yang mereka punya sahaja yang hukumnya tidak sah. Yang baki 6 orang yang lain itu hukumnya adalah masih sah lagi. InsyaAllah ketika kita bergotong royong, berkongsi melakukan ibadah korban, perkara ini perlu kita perhalusi dan kita teliti.